Haji Hussein Awang. Sekarang saya jemput Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Mat Ramli. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi washabihi ajmain. Saya ucapkan syukur alhamdulillah kerana sempat diberikan peluang untuk sama-sama membahaskan usul untuk menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar semasa meresmikan sidang penggal ketiga Parlimen ke-15 baru-baru ini pada 26 Februari. Kita berpeluang berada dalam satu sistem pemerintahan beraja yang unik ini, yang rasanya tidak ada negara lain yang punya kesamaan. Ada kecantikannya di situ. Kita ada sistem beraja di negeri-negeri dan juga di peringkat federal yang masing-masing ada tanggungjawab tugas serta batas-batasnya bagi membimbing negara kita bergerak sejak daripada kita merdeka tahun 57. Alhamdulillah, sistem ini berjalan begitu lancar dengan hubungan antara istana dan rakyat, antara pimpinan negara dan juga raja kita dapat memberikan satu cahaya dan semangat kepada rakyat untuk kita melaksanakan penerusan kehidupan kita. Kita juga memanjatkan kesyukuran kepada Bahduli Yang Maha Mulia Tuan Agong sebelumnya yang telah berjaya menempuhi suatu era pentadbiran negara yang cukup berat bagi setengah negara lain, tetapi kita alhamdulillah dapat melalui tempoh itu, baik ianya berupa wabak COVID-19 ataupun ketidakstabilan negara yang telah berlaku dalam tempoh ataupun era pentadbiran tuanku. Jadi ini juga merupakan satu titik positif dan markah yang baik bagi sistem yang ada di negara kita ini. Kita juga telah disebut di dalam beberapa ucapan mengenai suasana dunia, politik dunia. Saya ingin sentuh politik dunia dahulu yang melibatkan kita, iaitu peristiwa genosida warga Palestin di Gaza. Beberapa orang ahli parlimen, termasuk senator saya seorang dengan timbalan menteri luar, berkesempatan berkunjung ke Rafah Crossing, sempadan di antara Mesir dengan Palestin di Rafah, untuk meninjau dan mencari jalan bagaimana sumbangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia kepada warga Gaza yang sedang menderita boleh sampai kepada mereka yang memerlukan. Kita amat kecewa kerana walaupun sumbangan yang menanti untuk melepasi sempadan tersebut cukup banyak, ada 3,000 lebih lori-lori besar dengan segala jenis makanan telah menunggu giliran, dan lori yang paling dekat dengan CIQ di Rafah itu telah berada di tempat itu 63 hari pada hari itu. 2 bulan menunggu untuk masuk. Yang memerlukan ada di seberang sempadan tersebut. Kita menggunakan Malaysia menggunakan hubungan baik kita dengan Mesir, dengan bersama-sama Satuan Bulan Sabit Merah Mesir dan Bulan Sabit Merah Palestin yang ada di Kahirah di Mesir, untuk membolehkan 3 consignment kita masuk ke dalam.
Bagaimana ianya boleh masuk, itu jangan tanya saya. Saya pun tidak pasti kerana melihat kepada kawalan di situ, hampir-hampir tidak ada cara bantuan kita akan masuk. Betul-betul. Ya, kesedihan kita. Jadi bagaimana? Apa solusinya? Di Mesir, di Kairah, ada hospital Palestin yang menangani pesakit-pesakit yang berjaya keluar daripada Gaza, daripada Palestin, masuk ke Mesir. Macam mana cara mereka keluar? Pun jangan tanya saya. Ya. Pokoknya mereka berjaya keluar. Ya. Dengan keadaan sempadan itu dikawal rapi oleh Israel. Sebelah ini Mesir, sebelah dalam Israel. Kerana ianya dalam kawasan yang dilakarkan di dalam peta sebagai Israel. Jadi kalau ini berterusan, yang berjaya lepas, alhamdulillah, boleh diselamatkan. Saya tengok kecederaannya, ya, yang berhormat sekalian, ya, kita biasa bekerja di hospital, kecederaannya memang cukup teruk lah, ya, bagi seseorang yang menderita akibat serangan-serangan yang dibuat oleh Israel. Jadi hanya cara yang boleh kita buat ialah untuk memastikan pandangan dunia, semua negara, semua pemimpin, Barat, Timur, Islam, non-Islam, ya, mempunyai suatu rasa kecintaan dan keprihatinan kepada Palestin. Inilah yang cuba kita Malaysia lakukan. Kunjungan Perdana Menteri kita itu kadang-kadang dilihat, ya, boleh bercakap sajalah, ada yang setengah mempertikaikannya, ya, berjenaka, boleh cakap, ya, tapi siapa yang akan mendengarnya? Contoh yang terakhir di Germany, dengan kesungguhan Perdana Menteri kita menyampaikan hujahnya, ya, mempertikai hipokrisi yang ada di Barat, paling tidak pun telah membuka mata Chancellor Jerman untuk meminta supaya sepadan Rafah itu dibuka lebih banyak tempatnya, termasuk juga di tebing barat di sana, supaya bantuan dapat diberikan. Ya. Dan kita juga lihat di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu semasa membincangkan usul untuk mengadakan gencatan senjata untuk membolehkan bantuan, 13 negara daripada 15 sudah bersetuju. Big majority. Cuma yang keras dan degil ialah Amerika Syarikat menolak, dan Britain goyang-goyang, dia mengambil pendirian berkecuali. Ya. Dan kita dah dengar berbagai pemimpin dunia sudah mula bercakap, ya, memberikan simpatinya kepada umat Palestin. Jadi maksud saya, hujah saya ini ialah untuk kita meneruskan usaha ini. Ya, semua orang boleh melaksanakannya, NGO kita banyak cuba untuk membantu, tetapi peranan kepimpinan negara, ya, mesti dipertingkatkan dengan berani. Ya. Kerana sebenarnya hati kecil umat manusia ini bersama dengan umat Palestin ini. Cuma bagaimana tadi disebutkan oleh rakan kita, bagaimana kerajaan-kerajaan negara Arab yang sekeliling Mesir, ya, bersempadan dengan Palestin, cross saja sudah berjumpa dengan masalah tersebut, tetapi masih berada dalam keadaan tidak berani, ya, untuk melakukan usaha-usaha membantu. Ya. Kita tidak boleh menghantar tentera, no way, izin, ya, kerana, ya, kawalan yang diberikan termasuk oleh negara yang membantu Amerika Syarikat, memang tak ada, setakat ini tak ada kerajaan yang menghantar tentera untuk membantu, walaupun diinsinuatkan di negara kita, kenapa kita tak hantar tentera sebagainya. Ya, kita fikir kalau kita nak cuba hantar tentera dengan penerbangan, belum dan naik daripada lapangan terbang kita pun, misal dah tiba. Ya, kalau begitu keadaannya. Jadi it's not possible. Jadi caranya ialah dengan menjalankan diplomasi ini. Saya nampak diplomasi di kalangan negara umat Islam agak slow. Ya, kalau kita ada conference negara Islam, ya, tetapi ia tidak dapat berfungsi. Jadi apa yang kita buat di Malaysia ini sepatutnya kita berikan sokongan dan kita doakan supaya ianya dapat dipertingkatkan lagi dengan Perdana Menteri kita mengunjungi banyak lagi negara-negara untuk melobi usaha ini demi umat manusia. Ya, they have the right to exist in this world. Jadi kalau boleh kita doakan supaya usaha-usaha kita ini berjaya.
Tuan Yang Pertua, kita sekarang ini juga berhadapan dengan suasana di Malaysia ni yang agak apa kita nak kata, tidak kelang-kabut tetapi bersangka-sangka di antara kita berbagai kaum dan agama ini sudah masuk ke era zaman dulu-dulu semasa ya nak bermulanya peristiwa-peristiwa yang kita cuba lupakan di dalam negara kita ini. Ya. Pantang salah sikit kita sudah mula bertekak. Sudah mula cabar-mencabar. Ya. Perkara yang kita boleh settle dengan mudah pun kadang-kadang menjadi polemik yang cukup besar. Ya. Jadi saya tersentuhlah pagi ini bila kita sama-sama membaca ikrar ya, rukun negara yang dicipta masa kami dulu kecil-kecil lepas peristiwa tahun 69, tahun 71, 72, kita turut sama perbahas di sekolah masuk peraduan tentang rukun negara ini. Sehingga kita boleh mewujudkan satu suasana persahabatan di kalangan kaum. Ya? Apa perkara yang kecil-kecil ni kita boleh tolak ansur lah. Ini cerita kantin tutup, kantin buka, ya? Di sekolah pun boleh menimbulkan satu kegusaran. Ya? Seolah-olah ianya macam satu faktor besar. Saya khawatir juga. Hari pertama kita datang ke parlimen ini, kantin kita buka ke tidak? Ya? Ya? Rupanya buka. Tapi yang banyak minta ditutup di sekolah itu pun ada di parlimen kita juga. Jadi, ya? Nak mencelah kan? Jadi, yang dibetul, saya rasa kita harus berfikiran level-headed sikit lah dengan izin ya. Kita lihat ya, di dalam usaha untuk kita mengendengahkan warisan negara kita, kita perkenalkan satu senarai ya, pengisytiharan objek warisan 2024 disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara, ya, jadual makanan ruji contohnya, burasak. Betul tahu ke? Tahu ya? Saya tak orang try ni. Tak ada makan tapi tak tahu nama. Mi kolok. Sarawak. Sarawak. Ya. Nasi ambeng. Itu orang Jawa. Ya. Kuih muih tradisional. Dodol kukus. Tak payah sebut nama tu buruk punya. Kuih genggang. Kuih karah. Ya. Uttapam. Ya, adalah tu. Ya. Makanan pembuka selera. Jeruk tuhau. Tuhau. Ha. Sabah. Minuman. Drink. Air katira. Ini nak memperkenalkan nama baru. Sup-sup. Bak putih. Banyak-banyak nama tu bak putih meletup. Ya, sebab bak itu katanya daging. Ya, ada orang menterjemahkannya bak itu sebagai khinzir. Saya terkejut juga. Saya rasa bak ni daging. Bakso tu, sup daging. Bakso. Bakso kalau orang Melayu kita ni pantang jumpa. Ya, beli terus. Tapi kalau buka Google definition of bakso, bakso itu can be any form of daging. Termasuk daging khinzir. Tapi dalam konteks kita, pastilah kita bercakap mengenai perkara yang halal. Ya. Jadi kalau itu pun boleh menjadi polemik yang besar negara kita ni, bagaimana kita nak menangani suasana, mewujudkan suatu keamanan, suasana ekonomi yang lebih baik, bekerjasama. Zaman dulu kita nak berdining di hotel zaman 60-an 70-an dulu, khawatir makanan takut tidak halal. Ya, tak pergi, ya. Tapi perkembangan negara kita membolehkan akhirnya semua memahami bahawa di sana ada kitchen mesti halal, ya, dan sebagainya. Ya. Saya pernah berpengalaman pergi ke Kosovo, ya, dengan Presiden PAS ketika itu, ya, Muhammad Tan Sri Abdul Hadi Awang. Di sana banyak restoran-restoran, ya, 95 or 98% of the population of Kosovo Muslim, tetapi hanya ada satu kedai yang halal. Satu kedai yang halal. Kedai orang Islam, tapi satu yang halal. Halalnya kenapa? Kerana di situ tidak dijual makanan yang berkait dengan khinzir. Itu saja. Cellar di bawahnya, tempat menyimpan arak ni, penuh. Jadi kalau itu suasananya, dan itulah permulaan mereka nak buat, what can we say? Kita terima itu sebagai cabaran mereka. Tapi kita yang dah okey, selesa, boleh pergi hotel, boleh pergi buffet, dinner, tiba-tiba berhadapan dengan suasana yang baru ini seolah-olah menimbulkan suatu
kekecohan kepada kita. Where are we heading to? Ya, apa yang kita kusarkan? Ya. Jadi bila itu berlaku, sikit-sikit isu-isu kecil akan terus diperbesarkan. Ini cerita KK Mat, saya tak nak ulas. Ya. Kalau ulas nanti berlipat-lipat pula lipat kepada saya. Ya. Ya. Tapi itulah. Ya. Kadang-kadang kita lihat suatu kepala khinzir diletakkan di kawasan masjid. Kecoh. Ya. Yang pentingnya, sekalian, siasat itu betul. Jadi saya minta pihak berkuasa, siasat, what is the problem? Siapa punya kerja? Kok ianya suatu usaha untuk menimbulkan kerisauan dan keresahan. Yang ini kita kena hentikan. Kalau ada sabotaj contohnya. Kerana ianya bukan kesan pada perniagaan kekimat tu ataupun tempat-tempat jualan yang banyak sekali didedahkan. Tetapi pada keseluruhan kehidupan kita, ya, yang telah kita bina bersama-sama ni. Jangan kita nak wujudkan rasa sangka buruk kita dengan rakan-rakan yang berbeza kaum dan agama pada kita. Itu dah bergerak jauh ke belakang. Kita dah miss perkara tersebut. Jadi kita harapkan kita serius dalam usaha untuk mewujudkan suatu suasana yang baik ini. Bagi kita di dalam Dewan Negara ni, tentu kita ada jawatan kuasa, pilihan khas, sosial dan hal ehwal masyarakat, ya. Hal ehwal sosial dan masyarakat. Saya diletakkan sebagai pengerusi. Antara perkara yang kita nak siasat tadi yang disebutkan oleh rakan kita, ada peniaga-peniaga asing yang mengambil tapak-tapak menguasai perniagaan, ya, yang sepatutnya dikendalikan oleh orang-orang kita, ya. Jadi ini tanggungjawab jawatankuasa Dewan Negara ini. Saya harap kita akan dapat feedback maklumat yang sebenarnya dan mengapa boleh jadi begitu dan apa langkahnya. Ya, jadi inisiatif ini kita harap dapat menjelaskan suasana dan dapat memperbetulkan dengan kuasa yang ada kepada Dewan Negara ini. Mungkin kita boleh, ya, dapatkan maklumat-maklumat ini, kita minta pegawai dan kita cari jalan dan kita akan bagi cadangan supaya suasana yang sosial ini dapat kita leraikan. Kadang-kadang kita kata kita dalam Malaysia ni rakyat tak nak bercakap bahasa Malaysia ataupun menggunakan bahasa Malaysia yang tak berapa clear, sedangkan orang asing sebagai contohnya daripada jiran kita datang ke Malaysia, mereka menguasai bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, bahasa dia bahasa macam kita juga. Cuma telur tu dia dapat ambil Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai Aceh contohnya, kita tak terasa kita asing. Sebab linggo mereka, gaya, ya, body language mereka sama macam kita. Jadi dengan sebab itu kita kadang-kadang, ya, tak dapat mengawal suasana tersebut. Kalau kita boleh tetapkan suatu peraturan supaya hak rakyat Malaysia untuk mencari rezeki dan perniagaan kita dapat jalankan, maka tidaklah timbul lagi, ya, suasana yang gawat yang ada di tempat kita. Kita nak enjoy life ni, yang betul, ya, di Malaysia, tempat aman ni. Ekonomi dah makin baik sikit, ya. Ringgit kita pun, kita dah dapat briefing di parlimen ini bahawa kita akan capai kedudukan ringgit yang lebih baik pada hujung tahun ini. Tetapi kadang-kadang ada di antara kita tak mau percaya cakap Bank Negara, tak mau percaya cakap Menteri Kewangan, lebih percaya kepada Google, ya. Ya. Google banyak yang betul, tapi sesekali dibuat silap, faktor betul 4.98 ringgit kepada $1, ya. Memang bangun pagi terkejut lah. Kita cubalah kalau kita ni berfikiran level headed seperti saya sebutkan tadi, tanyalah dulu, cek dulu fakta, ya. Tidaklah kita dapat berita-berita yang palsu, tetapi oleh kerana setengah daripada kita gairah dapat maklumat ini, apatah lagi maklumat ini boleh memberikan suatu kedudukan negatif kepada kerajaan, terus keluar, ya. Bila diperbetulkan, kita nak dengar juga apologinya, tapi tak datang pula apologinya. Jadi kita harap kedudukan ekonomi kita ini sekarang bertambah baik. Pelaburan
ataupun ekspor kita yang 2023 dikatakan merosot, di hujung 2023 bertambah baik dan tahun ini dijangka bertambah lebih baik lagi. Itu benda-benda positif yang harus kita appreciate, kita manfaatkan. Kemudian kita sikit lagi, ya, alang-alang dah terlajak pukul 5.30 ni. Bagi dah. Tak apa, saya nak bagi peluang pada Datuk Sibaraj untuk gulung untuk hari ini sampai pukul 6. Sampai pukul 6, ya. Jadi kalau YB ambil masa dia nanti kita dah saya pendekkan. pukul 6. Saya habiskan, ya. Jadi kalau kita menyedari bahawa langkah yang dibuat oleh kerajaan hari ini sudah mula menghasilkan, ya, janji-janji ataupun investment pelaburan yang akan masuk, kita harap kementerian yang berkenaan segera membuat susulan, ya, supaya tidak disebut, ya, banyak janji nak melabur tetapi bila, ya, dan kita akan melihat realitinya. Jadi saya harap apa yang dibuat oleh Perdana Menteri, ya, membawa bilion daripada janji ataupun persetujuan pelaburan dari Germany dan Australia dan sebagainya dapat kita realisasikan dalam masa, ya, kita sedang cuba untuk membangunkan ekonomi negara kita ini. Dan yang akhirnya sikit, ya, tentang satu usaha kerajaan yang saya rasa holistic approach kepada data management, iaitu padu ini, betul-betul jangan anggap itu sebagai satu benda yang it's another project. Tidak, ya. Kerana kadang-kadang kita nak merancang pembangunan negara memerlukan data, ya. Data memang ada banyak sana sini, tetapi yang padu, nama pun padu, ini adalah satu attempt yang baik yang dibuat oleh kerajaan kita tanpa memerlukan konsultan ke company daripada luar untuk menunjuk ajar macam kita buat My Sejahtera dulu ataupun sistem custom, sistem apa semua kita pakai, ya, syarikat luar. Tapi ini adalah inbuilt atau dalam kerajaan kita sendiri, dibuat oleh pakar-pakar yang ada dalam kerajaan. Saya harap rakyat ambil peluang ini. Ianya selamat. Telah disebut cobaan untuk hacking dia ke atau untuk mendapatkan data di dalamnya dalam satu hari beribu-ribu kali, tetapi dapat ditepis. Jadi ini menggambarkan keselamatannya dan kita harap ianya akan menjadi suatu tapak untuk kita melaksanakan perancangan dan juga pengagihan kekayaan negara dalam bentuk, ya, merasionalisasikan subsidi menggunakan data-data ini, dan ini sebenarnya akhirnya baik untuk negara kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Seri Mujahid Yusof yang telah membawa usul menjunjung kasih ini, dan kita harap, ya, perbahasan kita akan dapat diambil berat dan perhatian oleh kerajaan kita. Saya akhiri dengan menyokong usul yang telah dibawa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hatta. Sekarang ini saya jemput pembahas terakhir kita pada hari ini, iaitu Datuk